Pensel masih tak jumpa. Tergerak hati untuk pusing ke arah kaki member dia. Dia pusing-pusing tu, dia kata Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Assalamualaikum, welcome back to Fenobis. Kepada siapa-siapa yang masih baru dengan channel ni, boleh tekan subscribe button sebab banyak lagi video yang kita akan release. Kepada yang dah subscribe, thank you. Okey, untuk video kali ni adalah sambungan bagi video yang sebelum ni, iaitu kisah seram IPT episod 1. Okey, yang ni episod 2. So, kali ni aku akan ketengahkan dua buah kisah yang dikongsikan oleh subscriber melalui satu Instagram dan satu lagi melalui email. Tapi ada satu tempat tu yang aku terpaksa crop untuk macam tak memanjangkan cerita, tapi jalan cerita masih sama, tak lari jalan cerita, cuma dia lebih solid dan macam tak terlalu panjang sangat. Okay, so kita terus ke kisah yang pertama. Okay, untuk kisah yang pertama ni, penulis ni hanya ingin dikenali sebagai Syazwan. Syazwan ni dia kata masa dekat IPT ni dia ada 4 member rapat. Pergi mana-mana pun dia akan bergerak 5 orang. Macam nak pergi pasar baju pun dia bergerak 5 orang, nak pergi kafe pun 5 orang, pergi kelas pun 5 orang, main game pun 5 orang. So mana-mana pun dia akan bergerak 5 orang. Lepas tu member dia ada seorang tu Amin, Badrul, Khairi dengan Amir. Yang Amin ni dia ketua kelas. Okey, dia kata untuk kelas dia tu, sem 4 tu mostly kelas akan start pukul 8 pagi, habis pukul 5 petang. Masa kejadian tu dia kata kelas yang pukul 3 petang sampai ke 5 petang tu terpaksa di cancel atas sebab lecturer dia ada emergency. Dia tak abang emergency pun, tapi dia kata lecturer dia cancel kelas, ganti ke kelas malam. Lecturer dia teks Amin ni, yang ketua kelas ni, inform dekat student-student classmate, kita akan gantikan kelas pukul 3 petang sampai ke 5 petang ni, kita bawa ke sebelah malam, iaitu pukul 9 malam sampai ke pukul 11 malam. Okey, so Amin ni pun forward lah mesej-mesej dekat classmate dia, kata kelas akan start pukul sekian. Bila dah menjelang ke malam, asrama dia pun boleh menempatkan 4 orang. Lepas pada sem 2, kita boleh pilih sendiri roommate kita. So depa sem 4 kan, so depa boleh pilih roommate depa sendiri lah. So depa decide untuk pecah bagi, sebab bilik boleh muat 4 orang saja, tapi depa bergerak 5 orang kan. So depa pecah lah 2 dengan 3. So okey, Syazwan ni kata dia duduk bilik 3 orang, kan pecah 3-2 kan. So depa duduk 3 orang, Syazwan, Amir dengan Badrul. Yang lagi 2 tu depa duduk 2 lah. Bila malam tu, biasalah dia kata masa dekat IPT tu, depa ni boleh dikatakan nakal sikit lah antara classmate yang lain. So kan lecturer kata pukul 9 kelas start kan. So depa pukul 8.50 masih dekat asrama. Depa decide untuk bergerak lambat sikit lah, atas alasan kalau sampai awal pun nanti maybe ada classmate lain yang main lambat juga kan, sebab kelas malam. Alang-alang kita gerak lambat sikit lah. Yang Amin ni, ketua kelas tadi ni, dah macam lambat sangat lah. Dia pun main lah kat bilik Syazwan ni untuk macam kejar lah, kata dah lambat ni, kena gerak cepat, takut nanti kena bising dengan lecturer kan. Okay, tapi yang Syazwan dengan member yang lain buat macam endah tak endah saja. Pun ni macam nakal, macam malas sikit nak pergi kelas awal apa semua. So bila dah Amin ni macam bising-bising sikit, mereka pun bergerak lah turun apa semua. Ada 2 jalan untuk pergi ke kelas mereka lah. Yang jalan yang first tu lebih kurang dalam 7-8 minit dah boleh sampai ke kelas. Yang satu lagi tu macam jalan yang agak jauh sikit lah, dia akan melencong dulu ke sana, lepas tu baru sampai kelas. Disebabkan mereka ni macam nakal sikit, so mereka nak pergi kelas lambat, mereka pun ikutlah jalan yang B ni, jalan yang agak jauh ni. Dalam tengah jalan-jalan tu, so Amin ni pun macam bising lah kat mereka, kata kalau dah tahu nak guna jalan yang jauh ni, lain kali gerak lah awal sikit. Dia bising apa semua. Antara mereka 5 orang, kelompok yang 5 orang ni, dia duduk paling belakang. Dan dikatakan, Syazwan ni kata jalan yang jauh ni, yang boleh kata 10 ke 15 minit baru sampai ke kelas ni, dia kata jalan ni akan melencong dulu ke tepi-tepi bangunan apa semua, baru akan sampai ke kelas. So dia kata jalan ni memang tak ramai student yang guna dan agak gelap. So kalau nak lalu kat situ, kena ada torchlight ataupun flashlight phone lah. So mereka guna flashlight phone lah. Mereka guna flashlight. Dia kata
dalam 6 ke 7 minit jalan tu mereka akan lalu bawah pokok yang agak besar, dan pokok tu dah macam tua lah dia kata, dan agak scary dia kata. Tapi disebabkan mereka nak lambat sampai ke kelas, so mereka macam tak heran lah. So okey, dalam duduk jalan-jalan tu Syazwan ni duduk paling belakang dia pegang flashlight. Dalam duduk pegang flashlight tu mereka duduk sembang apa semua, sembang sambil si Amin tengah bising-bising popek-popek dengan mereka. Jalan-jalan nak sampai dekat bawah pokok yang besar tu, Syazwan ni macam perasan ada suara sayu-sayu macam menangis. Dia tengok member yang lain macam tak perasan, tapi yang Amin ketua kelas tadi macam perasan juga, yang lain masih tak perasan. So dia dengar macam sayu-sayu makin lama makin kuat tu memang confirm dah sekelompok tu memang dah dengar dah. So yang lain pun tengok muka masing-masing. Syazwan ni bagi hint kata jangan tegur, tapi dia tak abang dia bagi hint macam mana, tapi dia kata dia bagi hint kat member dia supaya jangan tegur bunyi tu. Sampai pokok besar tu memang confirm suara menangis tu datang daripada pokok tu. Bila sampai dekat area pokok tu, dia kata depa satu geng ni berhenti kat situ sambil halaukan flashlight tu kan, macam nak cari bunyi dari mana. Syazwan ni paling belakang, dia tahu terdetik dalam hati dia nak halau ke atas. Dia halau ke atas tu, dia kata dia macam blur sat, dia nampak putih yang putih dia tu macam kena tanah-tanah, lepas tu rambut berjoran sambil bertenggek, tengok depa sambil menangis yang macam ajuk-ajuk. Okay, so Syazwan ni macam dia langut-langut tu dia jam sambil flashlight halau ke itu. Dalam 3-4 saat tu member-member yang lain pusing kat Syazwan ni sebab mereka dengar macam Syazwan tu istighfar kan. So mereka kali kat Syazwan tu, mereka nampak Syazwan tengah langut kat atas sambil halau flashlight kan. So mereka pun tengok sekali. Bila dia pun tengok sekali ni, so semua memang dah nampak lah. Bila dia nampak, Syazwan ni kata, Pit, memang masa tu kami semua jam kat situ, tak tahu nak buat apa. Tapi dalam pada masa yang sama, lepas kami jam 4-5 saat tu, tak tahu nak buat apa, Syazwan ni kata dia orang yang first yang pusing balik, lepas tu lari, memang tak tengok member dia yang kat belakang lah. Dipendekkan cerita, lepas pada tu mereka pun lari memang ditang pukang ke college. Mereka balik ke arah college dia balik, dan malam tu memang mereka tak pergi kelas dah. Mereka duduk bilik tak pasti bilik Syazwan ke bilik yang satu lagi dia kata. So mereka duduk satu bilik tu, pintu memang mereka kunci bawah semua. Dia kata 3 daripada mereka demam, memang tak boleh pergi kelas lah. Lepas tu yang Amin ni tak demam sebab dia kata mereka pas dekat Amin ni, so Amin ni inform dekat lecturer kata apa jadi pas semua semalam kan. Lecturer mereka pun macam dah tahu lah cerita tu, macam benda tu memang dah selalu terjadi dekat student-student. So mereka pun dikena nasihat dengan lecturer mereka. Lepas tu dia kata lepas pada kejadian tu memang mereka macam tak insaf sikit lah, tak banyak, tapi dia kata insaf sikit lah. Kalau pergi kelas pun mereka memang tak lalu dah jalan tu, siang ke malam ke pagi ke petang, memang mereka tak guna jalan yang jauh tu. Mereka akan guna jalan yang dekat ni, kat yang nak sampai ke kelas. Okey, tu kisah yang pertama yang disampaikan oleh salah seorang follower channel ni melalui Instagram. Tapi ada part-part yang aku cut sikit, terpaksa cut sebab tak mahu bagi macam panjang sangat cerita ni. Macam tu lah kisah yang pertama. Okey, untuk kisah yang kedua ni dikongsikan oleh subscriber juga, tapi melalui email. Tapi untuk penulis yang kedua ni dia tak bagi mention nama sebenar dia. So aku bagi nama dia sebagai Amirul. Si Amirul ni kata kisah ni terjadi pada tahun 2017 yang lalu. Dia kata ada lagi 2 orang member dia, so dia 3 orang lah terjadi kat dia 3 orang ni. Si Amirul ni kata masa kisah ni terjadi, dia dengan member dia ni final sem. Masa tu study week. So bila study week ni macam misal study week kita akan break sat dalam seminggu lebih macam tu lah. So mostly student akan balik ke kediaman masing-masing lah untuk study. Dia kata tapi aku masa study week tu aku ada je 2 orang member aku. 2 orang member dia pun bagi nama sebagai, sebab dia tak bagi mention nama sebenar, Aiman dengan Daniel. Si Amirul ni kata aku ada ajak member aku 2 orang untuk stay dekat college tu, lebih fokus lah kalau untuk buat study ataupun revision kan, ulang kaji. Kalau balik rumah sembang tu memang takkan study lah, memang akan melencong pergi motor-motor, tak study pun. So dia kata dia decide untuk ajak 2 orang member dia ni supaya stay dekat college untuk ulang kaji, untuk upcoming exam lah.
untuk final exam tu. So dia kata masa tu bila aku ajak member aku ni, dia setuju untuk stay dekat college tu sebab depa pun macam study tu macam main-main juga. So bila dah final exam baru nak study betul-betul, nak dijadikan carta. Bila dah semua orang balik ke rumah masing-masing tu, keadaan dekat college tu memang jadi agak lengang lah sebab tinggal sikit je orang dekat college tu. Si dua orang member dia ni duduk satu bilik, hanya boleh muat 2 orang. So depa duduk 2 orang depa, Aiman dengan Daniel ni. Amirul ni duduk bilik yang muat 4 orang. So bilik Amirul ni macam besar sikit lah. So macam mana malam ni kita nak study dekat bilik siapa? Bilik aku ke bilik Ambo? Ambo kata study bilik hang luas sikit, besar sikit. Lagipun bilik kami sempit. Lepas tu macam semok sikit lah kalau study, takut tak fokus lah. So study bilik hang lah. Boleh study bilik hang? Okey, kalau macam tu tak apa. Malam ni nak study ke apa? Lewat-lewat sikit lah. Lepas makan malam pun semua, kita study lah. Okey, kalau macam tu apa kata kita start study dalam pukul 10? Okey, boleh lah. Udah pukul 10 bilik hang lah. Okey, pukul 10 aku tunggu bodoh. So lepas pada tu mereka pun baliklah ke bilik masing-masing. Disingkatkan cerita, malam pun tiba. Masa tu pukul 10 dia tengok jam. Si Amirul tengok jam 10 lebih ni, mana telefon kata tadi kata pukul 10 nak main bilik aku. Lepas tu dia try call punya call tak angkat. Call tak angkat, chat pun tak reply, mesej tak reply. So masa tu dah kata nak dekat sejam, nak dekat pukul 11 dah. Dia kata call tak angkat, mesej tak reply. Dia pun ambil keputusan untuk pergi ke bilik member dia yang 2 orang ni, si Aiman dengan Daniel ni. So dia pun bergerak pergi lah, bergerak pergi. Dia kata bilik Amirul dengan bilik member dia ni, dia kata agak jauh sikit lah sebab lain blok. Bila dah sampai dekat bilik Aiman dengan Daniel ni, dia kata masa tu aku nampak pintu bilik depa ni tak kunci tau. Aku buka pintu, aku nampak Aiman dengan Daniel ni masing-masing duduk atas katil masing-masing. Pintu katil kat sini dengan dekat sini, kiranya rapat dinding lah sebab katil masuk-masuk tu. Katil Aiman kat sini, katil Daniel kat sini. Meja study ada dekat hujung kepala. So dia buka pintu tu, dia nampak Aiman dengan Daniel ni tengah duduk atas katil masing-masing sambil tengok buku. Kat sini yang pun tadi kata nak study kat bilik aku tunggu dekat sejam lah, call tak angkat, mesej tak reply. Tapi still dia kata Aiman dengan Daniel ni masih tak respon kepada apa yang dia cakap tu. So dia macam pelik, fokus nama aku cakap pun buat tak tahu aku. Dia kata Aiman dengan Daniel ni masih tak respon kepada apa yang dia cakap. So dia pun mana cakap banyak, dia pun masuk lah. Nak study kat mana? Aiman, aku pinjam meja hang, aku study kat meja hang. Still tak respon kepada apa yang dia cakap. Aku duduk kat meja hang. Okay lah. So dia duduk kat meja, study. Selalunya mereka ni si Amirul ni kata selalunya mereka akan rancak. Memang selalu akan ada topik untuk sembang apa semua. Tapi malam tu dalam bilik tu kata surrounding jadi sunyi. Sebab daripada dia masuk tadi sampai ke dia duduk study atas meja ni, memang dia seorang je yang cakap. Si Aiman dengan Daniel ni memang tak respon pada apa yang dia cakap lah. Study. Dia kata daripada start dia masuk bilik tu, dia kata lebih kurang sejam lebih macam tu, dia pun dah start macam mamai-mamai dah sebab tak ada topik nak sembang dengan member dia ni. So at least kalau sambil study tu ada member yang untuk monty side untuk ajak sembang, so hilanglah ngantuk sikit. So dia pun macam mamai-mamai. Aduh ngantuk lah. Tulis apa semua, sambil kira-kira apa semua. Pak, pensil dia jatuh. Bila pensil dia jatuh, dia pun yang tengah main-main, aduh jatuh pula. Aduh mana ni. Dia pun tunduk. Dia gagal. Mesti tak jumpa. Aduh dia tunduk untuk cari pensil dia ni. Tunduk. Katil, dia kata katil yang bilik member dia ni macam tinggi sikit tau. So tinggi sikit. Untuk ambil pensil tu memang akan tembus nampak ke sana lah. So dia tunduk. Dia terpandang belah member dia. Pensil masih tak jumpa. Tergerak hati untuk pusing ke arah kaki member dia. Bila dia pusing-pusing tu, dia kata masa tu memang kaki aku daripada ngantuk memang cerah mata-mata, memang tak ngantuk lah. Tapi kaki aku masa tu memang long lie. Masa tu aku tak tahu nak apa, nak lari tak boleh, nak bangkit, nak bangun tak boleh. Sebab masa aku tengok bawah tu tak ada kaki member dia ni, dia tak nampak. Padahal bila dia bangun tu, dia kata dia bangun, dia macam toleh sikit, dia nampak Aiman dengan Daniel duduk atas katil masing-masing. Dia kata dia cakap dalam hati, Allahu Akbar, nak buat macam mana kalau aku bangun memang akan lalu
depan depo door tu, sebab pintu belah sana kan. So kalau dia nak lari keluar pun dia akan bangun, dia akan lalu depan depo door lah. Dalam tak kuat-kuat tu dia cuba juga untuk bangun, dia cuba pretend untuk macam tak ada apa-apa yang berlaku. Sambil dia jalan untuk keluar, dia kata aku pergi basuh muka ngantuk sangat malam ni study tak habis ni. Masa tu dia kata dia dah dekat depan pintu. Lepas pada dia cakap macam tu, baru dia dengar suara respon, tapi dia tak tahu antara Aiman ataupun Daniel yang respon. Kalau pergi basuh muka pasal apa? Bawa semua barang. Bila dia dengar macam tu, dia macam terpaku dalam 3-4 saat. Lepas pada tu gagah juga untuk buka pintu apa semua, terus lari ke bilik dia. Mirul, lari pasal apa? Pucat macam peluh-peluh kan. Apa pasal apa? Lepas tu dia kata tak tanya. Tu dia pun masuk ke bilik. Dia bagi cool down saat dia apa semua. Baru dia cerita dekat roommate dia yang 3 orang tu. Dipendekkan cerita. Bila keesokan hari tu, dia jumpa dekat lobby ke kat kafe, tak pasti. Semalam hampa duduk mana? Aku pergi tadi. Daniel ni kata member bilik sebelah depa ni kena pergi jumpa MA lah. Kena pergi jumpa MA, so ada emergency kat situ. Depa pun tolong bawa yang budak sebelah bilik ni pergi jumpa MA apa semua. Malam tu memang depa ada dekat bilik MA. Lepas tu Aiman tanya, pasal apa? Sorry lah semalam tak boleh nak study sekali. Amirul ni pun cerita lah dekat 2 orang member dia ni apa yang terjadi semalam tu lah, yang dia study apa semua tu, yang dekat sejam dah duduk dalam bilik tu dengan 2 orang tu. So dia cerita apa semua. Lepas tu Aiman ni macam terkejut lah, sebab dia kata dia confident lah, kata belum dia tolong budak sebelah tu pergi ke bilik MA, memang dia dah kunci dah bilik depa tu. Tapi macam Amirul cerita tadi, bila dia sampai kat bilik Aiman dengan Daniel ni, dia nampak pintu tak berkunci, sebab tu dia boleh tolak masuk. Macam tu lah kisah yang kedua yang diceritakan oleh Amirul. Bukan nama sebenar, dia tak pergi mention nama dia. Itu saja untuk video kali ini. 2 kisah yang aku telah kongsikan, mana telah dihantar melalui Instagram dan email. Kepada siapa-siapa yang nak aku kongsikan cerita-cerita hampa, boleh terus DM aku kat Insta dan ataupun boleh tulis dekat email. Tapi kalau boleh jangan terlalu panjang, kalau boleh bagi padat, jangan guna short form, sebab nanti bila aku nak baca nak try ingat macam pening sikit lah. Okay, kalau boleh bagi padat dan jangan guna short form lah. Tak semestinya yang berkaitan dengan IPT, apa-apa saja boleh, tapi tajuk apa-apa saja. Bila ada ramai yang tulis yang hantar cerita pasal kisah-kisah kena kacau masa camping, kalau ada banyak cerita pasal tu, so aku akan cerita bab tu lah. So kita tengok cerita mana yang banyak, so aku akan sampaikan yang tu dulu. Kalau cerita tu tak lebih pada 2 orang hantar, so aku akan keep dulu lah cerita tu. So nanti kalau ada yang hantar lagi yang sama tajuk dengan kisah tu, baru aku akan cerita. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Lepas tu kalau ada apa-apa yang nak kena improve, boleh komen kat bawah. Okay, jangan lupa share cerita ni. Jumpa lagi next video. Thank you.